Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan, bersama-sama dengan Dr. Daniel bin Zainal Abidin di petang yang permai ini. Hari ini hari Ahad 7 Ogos 2022 bersamaan dengan 7 Muharram 1444 Hijrah, dan kita bersiaran dari Surau Al-Fatih di bangunan Kompleks Belia Batu Uban, Pulau Pinang. Terima kasih kepada mereka yang hadir bersama-sama Dr. Daniel di surau ini. Dan juga terima kasih pada anda yang sudi mengikuti live streaming yang kita sediakan di petang ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada Jeff, Rizwan, Rosman yang telah membantu untuk live streaming dan juga untuk rakaman di petang yang permai ini. Alhamdulillah. Dan ya, seperti mana biasa kita peringatkan tentang COVID-19 yang masih lagi menyerang Malaysia dan juga dunia. Dan dalam minggu ini kes-kes di Malaysia masih antara 3,000 ke 4,000 lebih. Keseluruhannya masih rendah daripada 5,000 kes. Dan pada hari Sabtu, yakni semalam, kes meningkat sedikit kepada 4,684 kes berbanding hari sebelumnya. Dan di peringkat global, kes-kes sudah begitu melonjak dengan kematian lebih daripada 6 juta kematian. Ini suatu yang nampaknya tidak akan menurun dalam masa yang singkat ini di sudut peratus kematian. Walau bagaimana sekalipun, vaksinasi telah diberikan dan lebih kurang 126 bilion dos vaksinasi telah pun dilakukan di seluruh dunia. Alhamdulillah. Ramai yang telah mengambil paling kurang 2 dos dan sebahagian telah pun melengkapkan 3 dos, iaitu termasuk booster yang pertama. Dan dengan kelahiran varian yang baru yang pernah kita sebutkan sebelum ini, iaitu BA5, varian daripada Omicron yang dipanggil BA5, dengan itu meledaklah kes-kes COVID-19 di seluruh dunia, termasuk di Malaysia. Dan antara gejala yang agak ketara sekarang, jika ada gejala ini, cepat-cepatlah membuat pemeriksaan menggunakan saliva, air liur ataupun yang seumpamanya dengan segera. Pertama sekali, kalau ada demam dan hilang deria bau dan rasa, itu paling popular gejala yang ada berkaitan dengan COVID. Demam dan hilang deria bau. Tak bau. Hilang deria rasa. Makan tak rasa apa. Itu menuntut kita membuat pemeriksaan COVID dengan segera. Belilah kat farmasi, guna RTK biasa, periksa dan berulang-ulang kali. Hari ini periksa, jika negatif, besok periksa pula. Sebab hari ini boleh negatif, besok mungkin positif. Ia boleh berlaku seperti itu. Jangan kata insya-Allah tak apa kot. Itu otak yang tidak begitu betul.
insya-Allah. Dan gejala yang kedua, grup gejala yang kedua yang juga hari ini memberi isyarat tentang jangkitan COVID telah melanda kita ialah batuk dan sakit kerongkong. Apatah lagi kalau dengan demam. Ada demam, batuk, sakit kerongkong. Apatah lagi jika sakit kerongkong itu bersengatan. Ada setengah orang mengatakan seperti pisau menghiris kerongkongnya. Anda jangan diamkan diri, terus membuat pemeriksaan RT COVID. Itu yang paling mudah. Ataupun demam dan keletihan yang bersangatan. Demam dan keletihan yang teramat sangat. Itu pun mungkin mengisyaratkan kepada jangkitan COVID. Ini berpandukan kes-kes dan gejala-gejala kes yang melibatkan pesakit-pesakit COVID dihimpunkan di peringkat global, global, dan ini antara rumusan pakar-pakar. InsyaAllah, ya. Semoga Allah pelihara kita daripada COVID-19, dan jika ada yang telah pun dijangkiti, termasuk Dr. Daniel pun telah pun Allah izinkan mendapat jangkitan, kita mohon kepada Allah diberikan kesihatan dan komplikasi dan kesan-kesan sampingan kesan daripada jangkitan COVID itu, kita pohon kepada Allah supaya dihilangkan daripada tubuh badan kita. Semoga dengannya dapat kita beribadah dengan baik, dapat kita menuntut ilmu, dapat kita berdakwah, mengembangkan kebaikan dan kebajikan di penjuru-penjuru kita masing-masing, biiznillah. Dan jangan lupa kita di bulan Muharram, dan besok 10 Muharram ataupun hari Ashura. Jadi sunat kita berpuasa pada besok hari, dan berpuasa pada 10 Muharram ini ada kebaikan-kebaikannya berdasarkan hadis. Antara kebaikannya ialah diampunkan dosa-dosa kita setahun yang lampau. Diampunkan dosa-dosa kita setahun yang lepas. Dosa-dosa ini bermaksud dosa-dosa kecil. Ada ulama mengatakan selepas Ramadan, puasa yang paling agung ialah puasa Ashura. Ada ulama berkata demikian. Tapi majoriti ulama berkata selepas Ramadan, puasa yang agung ialah puasa Arafah, diikuti dengan puasa 10 Muharram. Itu puasa yang baik, walaupun kita hanya berpuasa 1 hari pada tanggal 10 Muharram, sudah baik. Tetapi jika hendak dilakukan secara lebih baik, hari ini pun kita berpuasa, iaitu puasa 9 dan 10 Muharram. Tapi paling kurang jangan kita abaikan puasa 10 Muharram. Itu pun dah okey, insya-Allah. Kita kembali kepada agenda kita. Petang ini kita sampai ke ayat berapa, Jeff? Ayat 47. Alhamdulillah, Jeff sudah bersedia memberi jawapan. Okey. Tapi saya merasakan untuk petang ini kita undur satu ayat sebab dia berkait supaya ada kesinambungannya. Betul, kita sepatutnya bermula dari ayat nombor 47. Tapi saya nak ambil dari ayat nombor 46 sebab ia ada kesinambungan dengan ayat-ayat yang akan kita bicara pada minggu ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa bainahuma hijab wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum wa nadaw ashabal jannati an salamun 'alaikum lam yadkhuluha wa hum yadma'un. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nari qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin.
ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. Al-A'raf surah nombor 7 ayat 46 hingga ke ayat nombor 49 yang bermaksud, dan di antara kedua-duanya, yakni antara syurga dan neraka, ada hijab, dan di atas A'raf ada orang-orang yang mengenali kelompok dari dua golongan itu dengan tanda-tandanya, dan mereka menyeru penduduk syurga dengan ucapan salamun alaikum, kesejahteraan bagi kamu. Mereka belum lagi memasukinya, yakni yang berada di A'raf itu, sedangkan mereka ingin segera memasukinya, yakni memasuki syurga. Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, wahai Tuhan kami, janganlah engkau tempatkan kami bersama-sama orang yang zalim itu. Dan orang-orang yang di atas A'raf memanggil beberapa orang dari pemuka-pemuka kafir yang mereka kenal tanda-tanda yang ada pada mereka. Dan mereka berkata kepada golongan kafir itu, banyaknya jumlah kalian dan juga perbuatan kamu yang sombong itu tidak memberi manfaat sedikit pun kepadamu pada hari ini. Maka orang-orang di atas A'raf bertanya kepada penghuni neraka, itukah orang-orang yang dahulu kamu bersumpah bahawa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah? Kepada orang-orang mukmin itu yang berada di A'raf itu dikatakan kepada mereka, masuklah kamu ke dalam syurga. Tidak ada kekhawatiran ke atas kamu dan tidak pula kamu akan bersedih hati. Tuan-tuan, puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan, apa yang telah kita bicarakan pada sesi pertemuan yang lepas pada tanggal 31 Julai 2022. Apa yang telah kita bicarakan? Siapa nak buat kesimpulan di petang ini? Apa yang telah kita bicarakan pada minggu lepas? Perkara pertama yang telah kita bicarakan ialah tentang ciri-ciri orang zalim yang akhirnya dihumban masuk ke dalam neraka. Ada dua ciri yang Allah sebutkan yang telah kita bicarakan pada sesi pertemuan yang lepas. Ciri yang pertama, apakah dia? Mereka palingkan manusia dari jalan Allah. Mereka palingkan manusia dari jalan Allah. Buat apalah nak semayang? Tunggu tua lah. Tunggu kahwin dulu. Tunggu pergi haji dulu. Mereka palingkan manusia daripada kebenaran. Ada orang mungkin nak memeluk agama Islam. You nak peluk agama Islam? Ini agama yang merangsang keganasan, bro. Ini agama yang merendah-rendahkan darjat wanita, bro. Maka dia palingkan manusia daripada kebenaran. Ada pula yang menulis buku-buku yang menghantam Islam dengan kenyataan-kenyataan
yang berunsurkan fitnah. Kononnya Islam ini agama yang suka membunuh orang, agama yang sentiasa hendak membunuh orang-orang kafir. Bertemu saja puak kafir akan dibunuh puak-puak kafir itu tanpa belas kasihan. Maka ditulisnya cerita seperti itu dalam bentuk buku-buku, ditulisnya cerita seumpama itu di internet. Ada pula nak palingkan manusia daripada kebenaran dengan membuat kenyataan-kenyataan negatif terhadap Al-Quran. Dan kemuncaknya mereka membakar Al-Quran. Ini yang sedang berlaku sekarang. Merendah-rendahkan imej Islam. Jadi, apakah ini masih berlaku, tuan-tuan dan puan-puan? Ya. Ya masih berlaku. Ya masih berlaku, sedang berlaku. Islam dihantam kiri dan kanan. Imej Islam hari ini di tahap yang amat rendah. Ditambah pula dengan perangai orang Islam yang huduh. Akhlak orang Islam yang huduh. Kadang-kala ilmuwan-ilmuwan Islam juga ditangkap disebabkan skandal-skandal dan perbuatan-perbuatan terkutuk. Walaupun tidak ramai jumlah mereka, tapi penonjolannya begitu hebat sehingga menampakkan bahawa Islam ini agama yang tidak praktikal. Ada pula orang Islam menjadikan Islam sebagai bahan lawak jenaka mereka, menambahkan lagi parah terhadap imej Islam. Tapi perbuatan mereka tidak dapat mengalahkan kehendak Allah. Perbuatan mereka tidak dapat mengalahkan kehendak Allah, sebab akhirnya di akhir zaman Islam akan bersinar semula. Islam akan tertegak semula. Tetapi ayat yang kita bicarakan pada minggu lepas menceritakan tentang ahli neraka. Antara sebabnya ialah mereka menghalang manusia daripada berjalan mengikut landasan yang lurus ataupun landasan kebenaran. Itu yang pertama. Dan yang keduanya ialah mereka bengkokkan kebenaran itu. Yang pertama, mereka halang orang mengikut kebenaran. Orang nak mengikut kebenaran, mereka halang. Sebab kedua mereka masuk neraka ialah kebenaran itu mereka bengkokkan. Mereka huduhkan. Kebenaran itu mereka huduhkan. Tadi pun telah kita sebutkan tentang bagaimana kebenaran dihuduhkan dengan dihuduhkan Al-Quran. Kemudian manusia yang nak mengikut, mereka halang. Halang dengan pelbagai cara. Halang dengan pujukan, halang dengan harta benda, dan halang dengan kekerasan, dengan senjata, dengan penangkapan, dipenjarakan, dengan serangan-serangan ke atas orang yang hendak menegakkan Islam, dan begitulah seterusnya. Jadi inilah senario yang telah berlaku dahulu dan yang sedang berlaku sekarang. Sebab itu di saat yang seperti ini kita kena kenal Islam secara yang betul. Apa saja usaha orang nak bengkokkan Islam, nak huduhkan Islam, jika ilmu kita sahih, jika kefahaman kita autentik berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah, dengan menggunakan metodologi yang betul, you bengkokkan Islam macam mana sekalipun, you huduhkan Islam dengan perkataan apa sekalipun, ilmu kita memampukan kita untuk menangkis tuhmahan itu. Itu yang pertama, ilmu penting. Dan yang kedua, halangan-halangan itu, ya, kalau ia menimpa kepada kita, maka kita kena ada kekuatan dalaman kita, tawakal kita kepada Allah Azza wa Jalla perlu kuat, perlu berdoa selalu supaya Allah pelihara kita daripada manusia yang cuba menghalang kita daripada kebenaran. Kemudian kita menghadapinya sebagaimana para sahabat dahulu menghadapinya, dengan penuh kecekalan, dengan penuh kesabaran, sanggup memikul derita sedikit sebanyak
demi mengabdikan diri kepada Allah. Sebab ya, jalan ke syurga ini jalan yang dipenuhi dengan kesakitan, jalan yang dipenuhi dengan penderitaan. Sehingga Allah bertanya, afahasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina min qablikum. Apakah kamu merasakan kamu akan senang-senang memasuki syurga, sedangkan umat-umat sebelum ini telah diuji dengan ujian-ujian yang dahsyat. Jadi kamu rasa kamu akan senang-senang dimasukkan ke syurga, dengan lenggang-lenggok memasuki syurga? Kamu rasa begitu? Jawapannya adalah ia tidak begitu. Jalan ke syurga dipenuhi onak dan duri. Justru kita perlu berjalan di atasnya, bukan berundur daripadanya. Berjalan terus menghadapi onak dan duri. Justru tawakal kena kuat, sabar kena kuat, kecekalan kena kuat, iman kena kental, biiznillah. Dengan demikian kita mampu menghadapi orang yang menghalang. Dengan ilmu kita mampu menghadapi dan menangkis malah cubaan-cubaan untuk membengkokkan agama dan menghuduhkan Islam. Insya-Allah. Itu amal. Kita faham ayat, apa perlu kita buat telah pun saya sebutkan tadi. Dan kita juga bicara tentang hijab. Hijab kita akan bicarakan sekarang pada minggu ini bila kita baca semula ayat nombor 46. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan, terus kita masuki ayat nombor 46. Kita ulangi ayat itu semula pada petang ini. Ayat itu bermula dengan wa bainahuma hijab. Antara kedua-duanya ada hijab. Hijab apa maksudnya? Hijab apa maksudnya, tuan-tuan dan puan-puan? Minggu lepas telah kita bicarakan. Maksudnya pemisah. Pemisah bainahuma. Allah sebut hijab itu pemisah bainahuma, antara kedua-duanya. Apakah yang dimaksudkan sebagai kedua-duanya? Yakni syurga dan juga neraka. Betul jawapannya. Jadi antara syurga dan neraka ada pemisah. Di pemisah itulah ada apa yang Allah sebutkan sebagai apa? Sebagai Al-A'raf. Antara syurga dan neraka, di situ ada pemisah. Di tempat pemisah itulah tertegaknya benteng tinggi. Ini tema bagi surah nombor 7 ini. Surah nombor 7 ini temanya ialah Al-A'raf, berkait dengan kalimat yang terdapat dalam ayat. Contohnya ayat yang kita bacakan tadi, iaitu benteng tinggi. Al-A'raf, benteng tinggi. Okey, dan ia duduk antara syurga dan neraka. Dan di situ ada rijalun, lelaki-lelaki yang mengenali ahli syurga dan juga ahli neraka. Yang duduk di benteng itu, mereka tidak ke neraka, tidak ke syurga, duduk tengah-tengah di atas A'raf. Ini cerita yang saya sebutkan minggu lepas sebagai apa? Berita Sam apa? Sam'iyat. Jangan lupa itu. Ini berita Sam'iyat. Apa maksud berita Sam'iyat? Ain. Sam'iyat, apa maksud khabaran Sam'iyat? Maksudnya khabaran ghaib. Ghaib yang tidak mungkin kita mengetahui tentangnya tanpa dalil yang betul. Siapa tahu antara syurga dan neraka ada pemisah dan ia dipanggil Al-A'raf? Siapa yang tahu? Ia cerita ghaib. Di alam ghaib. Kita tahu sebab dalil daripada Al-Quran. Itu Sam'iyat. Okey. Siapa tahu di atas A'raf itu pula ada lelaki-lelaki. Ada orang-orang yang sedang menanti.
menanti keputusan Allah, sama ada mereka ke neraka ataupun akhirnya ke syurga. Siapa tahu bahawa ada lelaki sedang menanti keputusan mutlak ke atas mereka. Tiada siapa yang tahu tanpa nas. Siapa tahu pula bahawa mereka mengenali ahli syurga dan juga ahli neraka. Ayat 46. Mereka tengok orang yang sedang berjalan, ni ahli syurga. Mereka tahu. Ahli neraka. Dan Hamka telah menyebutkan, merujuk kepada surah nombor 80, surah Abasa. Abasa wa tawalla, surah itu. Dalam surah itu disebutkan antaranya tentang sifat-sifat ahli syurga. Antaranya wajah mereka berseri-seri, penuh senyuman. Tadi yang di atas A'raf ini, di atas benteng tinggi ini, dia tengok muka berseri-seri dengan senyuman. Ini ahli syurga. Surah Abasa juga menceritakan tentang ciri ahli neraka. Wajah hitam, wajah redup, sugul, murung wajah mereka. Ini ahli neraka. Itu yang Allah sebutkan bahawa mereka di atas A'raf ini, di atas benteng ini mengenali ahli syurga dan ahli neraka bisimahum, dengan tanda-tanda yang ada pada mereka berdasarkan sima. Sima ni apa dia? Tanda-tanda. Bisimahum, berdasarkan sima, tanda-tanda yang ada pada mereka, contohnya pada wajah-wajah yang kita sebutkan tadi. Maka mereka pun yang di atas A'raf, di atas benteng yang tinggi, melihat ahli syurga, ahli neraka. Dan bila mereka ternampak ahli syurga, terus mereka berkata, salamun alaikum, kesejahteraan bagi kamu. Melihat wajah yang berseri-seri, penuh senyuman, pastinya sedang menuju ke syurga. Maka yang di atas A'raf ini, dia tak tahu dia akan ke mana lagi. Tapi dia melihat ahli syurga, salamun alaikum, kesejahteraan bagi kamu. Dan hujung ayat 46 mengatakan, dan mereka yang di atas benteng ini, lam yadkhuluha, mereka belum lagi memasuki syurga. Wahum yadma'un, wahum yadma'un. Yadma'un artinya bercita-cita sangat, mengharapkan sangat, menginginkan sangat. Itu maksud yadma'un. Jadi hujung ayat 46 bermaksud mereka belum memasuki syurga, tapi mereka teramat ingin dimasukkan ke dalam syurga. Jadi bila mereka bertemu ahli syurga, mereka teruja sangat. Sebab mereka mengharapkan akhirnya mereka akan bersama-sama dengan yang mereka lihat sedang menuju ke syurga ini. Terus dalam keadaan keterujaan yang tinggi itu, mereka berkata, salamun alaikum, kesejahteraan bagimu. Dia teruja sangat, Masya Allah. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar, ketika dipalingkan mereka, dialihkan mereka ke arah penghuni neraka. Kata Hamka, yang mereka lihat, seronok melihat ahli syurga, tapi ketika dipalingkan mereka untuk melihat ahli neraka, kata Hamka ini menampakkan bahawa mereka dipalingkan untuk melihat ahli neraka. Mereka tak nak sangat melihat ahli neraka, nak tengok ahli syurga dan mengucapkan salamun alaikum, tapi Allah palingkan mereka juga untuk melihat ahli neraka. Dan ketika mereka dipalingkan, pandangan mereka dipalingkan, Allah alihkan pandangan mereka menghala ashabin nar, menghala ahli neraka. Terus mereka berkata, mereka tak kata salamun alaikum, sebab mereka ni tak dapat kesejahteraan, yang menanti mereka neraka, kecelakaan. Jadi untuk ahli syurga salam, untuk ahli neraka mereka melihat ahli neraka, Allah palingkan pandangan mereka
untuk melihat ahli neraka. Ketika itu mereka berkata, qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Ya Allah, apa mereka kata? Ya Tuhan kami, jangan Engkau tempatkan kami bersama-sama dengan puak zalim ini. Tak mau mereka. Di sana tersingkap hijab kan? Mereka tengok wajah ahli neraka, mereka dah faham dah macam mana azab neraka. Tak mau mereka. Tak mau mereka bersama-sama dengan ahli neraka. Tak mau. Dapat kita bayangkan tak betapa menggerunkan sungguh neraka itu. Mereka berada di tengah-tengah. Di satu penjuru neraka, di satu penjuru syurga. Mereka tak mau bersama-sama dengan puak ahli neraka ini. Tak mau. Jadi kata Hamka, kisah seperti ini hanya sekali saja terdapat dalam Al-Quran. Kisah tentang golongan di A'raf ini. Only once. Kisah tentang mereka ini hanya terdapat dalam Al-Quran kali ini saja. Kisah ini kita temui kali ini saja, kata Hamka. Ini analisis surah Al-A'raf. Dan kata Hamka, mari kita amati ruh ayat-ayat ini. Terutamanya tentang golongan A'raf ini, dia teruja sungguh nak masuk syurga, tak mau langsung bersama-sama dengan ahli neraka menuju ke neraka, tak mau langsung. Sekaligus memberi isyarat pada kita di dunia ini, jangan langsung teringin untuk bersama-sama dengan orang jahat. Jangan langsung teringin untuk join, untuk bersama-sama grup, untuk bersama-sama persatuan pertubuhan yang dalamnya aktivitinya tidak menguntungkan iman dan Islam, malah mungkin akan menyebabkan kita terjebak dengan perangai dan perbuatan-perbuatan yang boleh membawa ke neraka. Kita pernah kan, saya pernah sebutkan sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi yang kata Al-Hafiz Abu Tahir sanad hadisnya sahih. Saya ulanginya sebab berkaitan dengan kisah syurga dan neraka. Nabi SAW ditanya oleh seorang lelaki. Alhamdulillah, dia bertanya soalan yang bagus ini. Ya Rasulullah, apa ciri yang menyebabkan ramai orang masuk syurga? Dalam bahasa mudah, apa ciri yang menyebabkan orang masuk syurga? Apa ciri yang menyebabkan orang masuk syurga? Rumusan dari hadis itu. Pernah tak saya sebutkan hadis itu di sini? Pernah? Pernah tak? Tak ingat kan? Tak ingat? Tak ingat? Tak apa, kita ulang kaji. Nabi kata ringkas, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Itulah ciri ahli syurga. Jadi bila kita bincang tentang golongan Al-A'raf yang teringin sangat-sangat, ya Allah nak ke syurga, tengok ahli syurga terus sebut Assalamualaikum. Tengok ahli neraka, ya Allah janganlah kami bersama-sama dengan puak-puak zalim ini memasuki neraka, minta simpang. Tak mau. Hamka kata, mengisyaratkan di dunia lagi kita kena kata tak mau. Di dunia lagi kita kena kata tak mau, bukan sekadar tak mau merokok, bukan sekadar tak mau merokok, tak mau kepada benda-benda maksiat, tak mau pada benda-benda yang boleh membawa kepada neraka, tak mau. Say no to things that
can bring us to hell. Kata tidak kepada kumpulan. Kata tidak kepada perbuatan yang boleh menyebabkan kita terjebak masuk neraka. Itu rumusan daripada Hamka. Kata tidak dari sekarang. Dan kata ya untuk bersama-sama dengan orang-orang yang baik. Dan kata ya, yes, kepada amal-amal kebajikan yang boleh membawa kita biiznillah ke syurga. Baru ini saya bercakap pada banduan di penjara Reman, Pulau Pinang. Hari apa, Ridwan? Ceramah di penjara Reman hari Khamis baru ni, minggu ini. Ramai orang kita di sana. Sebahagiannya anak-anak muda. Bila ya kita asyik berkelahi tentang Wahabi, bid'ah, kita banyak membuangkan masa sebenarnya berkelahi tentang isu ini. Sepatutnya kita fokus antaranya untuk betulkan masyarakat, anak-anak muda, supaya mereka tak jatuh, terjebak dengan hal-hal yang maksiat, jenayah, akhirnya dipenjarakan. Itu di Pulau Pinang. Yang lebih ramai di seberang Perai Selatan. Pengarahnya pun datang dengan ceramah saya. Masa itu Khamis baru ini di penjara Reman, Pulau Pinang. Di sana lagi ramai, 6,000 lebih diberitahu pada saya. Sini 1,000 lebih. Seketika budak-budak ini jatuh tergelincir. Kita doa asyik berkelahi Wahabi itu, Wahabi ini, kunut subuh begitulah begini. Tapi kalau kita fokus mendidik umat, bukan mencelarukan umat dengan label-melabel ini, membentuk mereka. Kita bawa hadis tadi. Saya bawa hadis itu pada mereka. Apa ciri ahli syurga? Dua ini, takwa kepada Allah dan akhlak mulia. Tajuk pada mereka tu hijrah. Ini dia formula hijrah. Hijrah ke mana? Kalau kita berhijrah, nak buat apa? Buat ini. Bina takwa. Ada seorang bertanya, kalau nak jadi baik itu konsisten, istiqamah, kita perlu buat apa? Soalan yang bagus. Dia tanya, ada yang bertanya. Saya buka soalan. Formulanya tadi, takwa kepada Allah, berakhlak mulia, dan untuk benar-benar kita menegakkan takwa dan berakhlak mulia, kita kena ada ilmu. Dan kemudian, saya berkata lagi, kena ada grup yang baik supaya kita memperingati antara satu sama lain, grup, kumpulan yang baru juga saya sebutkan tadi. Jauhi grup-grup penjenayah, saya beritahu mereka. Dan sekarang ini juga peringatan untuk kita. Mungkin kita tidak berada dalam grup, dalam WhatsApp penjenayah, tapi WhatsApp itu dipenuhi manusia yang tangannya gatal menulis benda-benda maksiat. Gatal menulis benda melabel yang tidak kunjung padam, yang boleh membawa kepada dosa-dosa besar sebab ada unsur-unsur fitnah kepada orang yang lain. Keluar dari grup itu. Just left. Leave them alone. Kadang-kadang memang saya dimasukkan dalam grup itu, grup ini. Kebanyakannya saya left on the spot. Saya delete and leave the group. Delete and leave the group. Saya tengok ada isyarat dah, perbincangannya tidak menguntungkan, terus on the spot delete and leave the group tanpa rasa menyesal.
Dan bila kita bincang lelaki di atas A'raf tidak mau bersama dengan orang-orang yang zalim menuju ke neraka, hari ini kita bermula tidak mau bersama-sama dengan golongan yang mungkin dan yang boleh menyebabkan kita terjebak melakukan maksiat. Sebab terikut kawan, sebab malu Allah. Saya tak maulah dianggap terasing daripada kumpulan. Ini semua perkara yang akan menyebabkan kita akhirnya bermasalah. Cari kawan-kawan yang baik. Akhirnya kita akan bina keluarga. Itu pun penting. Cari pasangan yang baik. Cari pasangan yang baik-baik. Jangan hanya tengok pada segak handsome, macam Yul Brynner, macam apa Pitt, tuan? Pelakon ujung dia Pitt, apa dia? Brad Pitt. Beyonce. Pilih yang boleh membantu kita untuk beramal soleh, insya-Allah. Okey. Itu ayat nombor 47. Berhubung dengan ayat nombor 47 kata Hamka, mereka hanya dapat melihat wajah ahli neraka kerana mereka dengan tidak sengaja pandangan mereka Allah palingkan ke jurusan rombongan ahli neraka. Artinya mengikut Hamka ini mereka tak berminat melihat ahli neraka sangat, tapi Allah palingkan juga mereka untuk melihat kepada rombongan ahli neraka, dan akhirnya itulah yang mereka ucapkan sebagaimana yang kita sebutkan yang terdapat di penghujung ayat nombor 47. Kata lagi Hamka, keterangan tentang penduduk benteng A'raf ini hanya sekali ini saja tertulis dalam surah yang diberi nama dengan namanya Al-A'raf, tetapi dia meliputi seluruh Al-Quran. Mesejnya meliputi seluruh Al-Quran. Maksud Allah, moga-moga dugaan hamba yang jahil ini akan menyebabkan kita mendekatkan diri kepada kebenaran, berbuat baik tanpa ragu-ragu. Dalam kehidupan di dunia, sekali-kali kita akan merasai suasana seperti ini. Seperti yang kita sebutkan tadilah. Kita akan cari golongan yang baik tanpa ragu-ragu, berbuat baik tanpa ragu-ragu. Dan kita akan menjauhi kumpulan-kumpulan yang zalim, kumpulan-kumpulan yang boleh menyebabkan kita terjebak melakukan perbuatan ahli neraka, wal-iyadzubillah. Clear? Kali ini saja kita bertemu cerita tentang Al-A'raf. Jadi kalau orang bertanya pada tuan-tuan dan puan-puan, Al-A'raf ni apa dia? Boleh jawab tak? InsyaAllah kan? Dah belajar dah, ada ilmu dah petang ni. Apa dia Al-A'raf? Ia adalah hijab. Apa dia hijab? Hijab adalah pemisah antara syurga dan neraka. Di tempat pemisah itu ada benteng tinggi. Benteng itu dipanggil Al-A'raf. Di atasnya ada lelaki-lelaki yang dapat melihat ahli syurga dan ahli neraka. Dan mereka kenal ahli syurga dengan tanda-tandanya. Dan mereka kenal ahli neraka dengan tanda-tandanya. Dan ketika mereka melihat ahli syurga, mereka ungkapkan kalimat apa? Salamun alaikum. Dan ketika mereka dialihkan pandangan melihat ahli neraka, apa yang mereka ucapkan? Mereka berkata, ya Tuhan kami, janganlah kami bersama-sama dengan golongan yang zalim ini. Kami tak mau bersama-sama geng ni. Geng neraka ni kami tak mau geng dengan dia, tak mau ikut mereka, tak nak bersama-sama dengan mereka. Maka di dunia pun jangan bersama-sama dengan golongan yang boleh menyebabkan kita terjebak melakukan perbuatan-perbuatan ahli neraka. Balik pada hadis Tirmizi tadi.
Jadi apakah ciri-ciri besar yang menyebabkan ahli syurga memasuki syurga? Apa dua ciri Nabi sebutkan? Takwa kepada Allah dan akhlak mulia. Kita nak cari kawan-kawan yang mementingkan dua itulah. Yang asyik label itu akhlak dah merudum. Yang asyik mengutuk itu label dah merudum. Itu suasana akhlak sudah merudum. Jauhi mereka. Kita nak orang yang menekankan akhlaknya mulia dan yang hendak membina takwa pada diri sendiri. Kemudian sahabat bertanya lagi, apa ciri yang menyebabkan ahli neraka masuk neraka? Apa punca orang-orang masuk neraka? Mafhum hadis itu. Nabi berkata alaihi salatu wassalam, al-fam wal faraj. Puncanya mulut dan faraj, anggota sulit, dengan zinanya, dengan rogolnya, dengan gaynya, dan mulut dengan ceramahnya, dengan perkataan-perkataannya, lontaran-lontaran dalam bentuk perkataan yang menyebabkan dia berdosa besar. Apatah lagi perkataannya itu menyebabkan orang-orang terfitnah dengannya, dan begitulah seterusnya. Itu penyebab orang masuk neraka, sebabnya mulut. Sebab itu orang yang suka rajin sembang ni, saya sarankan berhati-hati dengan mereka. Sebab orang yang banyak bercakap, dia berisiko menghimpun dosa. Bukan tak boleh bercakap, sembang. Punya cakap, ada setengah tu punya cakap, tengah tak sihat pun sembang. Kemudian di hujung sembang yang kita tak tahu, bila dia nak berhenti, kemudian di hujung baru dia kata, ni pun penat, tak berapa boleh cakap. Oh makcik, tu cara tak apa boleh cakap. Kalau makcik boleh cakap, tak tahulah. Jadi manusia kaki sembang tak payah duduk lama dengan mereka. Dia sembang tak berhenti. Dia baru tarik nafas. Tarik nafas panjang sikit. Ni ada hai. Assalamualaikum. Itu ayat nombor 47. Ayat nombor 48. Subhanallah. Ada kenyataan yang ditulis oleh Imam Ibn Kathir, tambahan penting tentang golongan Al-A'raf ini. Saya terlepas pandang. Dalam kitab tafsir Ibn Kathir, hari ini saya bawa tafsir Ibn Kathir dengan tafsir Al-Azhar. Sempat juga merujuk pada kitab ketiga Al-Asas fi Tafsir oleh Syekh Said Hawa. Dalam tafsir Ibn Kathir disebutkan, penghuni Al-A'raf ini kaum yang setara kebaikan dan keburukan mereka. Ini pertanyaan besar sebenarnya. Awak mereka duduk di situ. Soalan besar belum dijawab rupanya, kan? Pasal apa yang mereka duduk atas benteng situ, atas Al-A'raf? Duk perhati ahli syurga, perhati ahli neraka. Pasal apa mereka berada di situ? Itu soalan besar, kan? Kata Imam Ibn Kathir, sebab kebaikan dan keburukannya sama. Artinya markah sama. Markah kebaikan dengan markah keburukan sama. Kalau kita kata hari ini dalam konteks persekolahan, 50-50. Markah penuh 100. Ini 50, yang tu 50. Yang tak betul 50, yang betul 50. Duduk tengah-tengah. Duduk, tunggu di Al-A'raf. Penantian yang menyesakan juga. Nak kata dia jahat, sepenuhnya tidak. Nak kata dia baik, sepenuhnya pun tidak. Tunggu.
penantian yang amat menyeksakan. Tambah bila ternampak ahli neraka, amat menyeksakan. Itulah pendapat yang disebutkan oleh Huzaifah, oleh Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan ramai lagi dari kalangan ulama salaf dan khalaf. Dan Ibnu Jarir meriwayatkan daripada Huzaifah radhiyallahu an. Huzaifah ditanya tentang para penghuni Al-A'raf, maka Huzaifah menjawab, mereka adalah kaum yang setara kebajikan dan keburukan mereka. Keburukan yang mereka lakukan menahan mereka daripada masuk syurga, dan kebaikan yang mereka lakukan menahan mereka dari memasuki neraka. Jadi kebaikan dia buat ngam-ngam, menghalang dia memasuki neraka. Kejahatan yang dia buat pun ngam-ngam, yang menghalang dia dengan kejahatan itu daripada memasuki syurga. Oleh kerana itu, mereka dihentikan di atas benteng hingga Allah memutuskan perkara kepada mereka. Jelas. Oh, sebab tu mereka ada kat situ. Sebab itu mereka berada di atas A'raf dengan penantian. Penantian bukan sehari dua. Di hari kiamat penantian dia bukan sehari dua, bukan sebulan dua, lama. Duk tunggu ahli syurga masuk syurga seorang-seorang, duk tunggu ahli neraka masuk neraka seorang-seorang. Kena bagi selesai itu dulu, baru fokus pada mereka pula. Satu penantian yang menyeksakan. Sebab tu kita mau, saya pernah sebutkan di setengah-setengah tempat, tuan-tuan, saya sebutkan hari ini dalam ceramah saya cuma dalam jiwa saya teringat dua ni saja. Maka itu yang saya nak keluarkan dari hati saya. Apa dia? Ingatlah tentang dua benda, thaqulat dan khaffat. Kadang-kadang dia serang kita begitu kan. Tadi saya tak boleh fokus pada benda lain. Saya kata ini saya kena keluarkan. Fokuslah pada dua benda, thaqulat dan khaffat. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ. Ingat thaqulat. Thaqulat ni apa dia? Nak kita kaitkan dengan ini juga. Thaqulat ni apa dia? Ini kalimat Quran. Thaqulat. Thaqulat. Berat. Berat, berat. Timbangan berat, berat. Faman thaqulat mawazinuhu, thaqulat mawazinuhu. Barang siapa yang berat mawazinuhu, timbangannya. Fahuwa fi 'aishatir radiyah, maka dia berada di tempat yang dia berada dalam kehidupan yang radiyah, yang diredai. Aisyah, kehidupan yang radiyah, yang diredai. Nak hidup di kehidupan di sana yang diredai, kena ada apa? Thaqulat mawazinuhu, kena berat timbangan amal. Timbangan amal kena berat. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Yang khaffat tadi thaqulat. Yang grup kedua, waman khaffat. Khaffat apa dia? Ringan. Waman khaffat mawazinuhu, yang ringan timbangannya. Fa ummuhu hawiyah, tempatnya neraka. Wama adraka ma hiya, kamu tahu hawiyah tu apa dia? Itulah api yang membara-bara. Jadi itu Allah sebut. Jadi fokus pada thaqulat, dan jangan kita jadi golongan yang khaffat. Thaqulat, berat timbangan amal soleh. Ringan timbangan amal soleh. Yang di atas A'raf,
timbangannya tidak saqulat, tidak khaffat, 50-50. Tapi penantiannya penuh penderitaan di atas A'raf walaupun belum masuk neraka. Penantiannya penuh penderitaan. Berdebar-debar. Gugup. Kemana kita akhirnya? Bimbang. Sebab itu di dunia ini kita nak fokus pada apa? Apa kalimat saya sebut tadi? Saqulat. Dengan usaha biiznillah kita nak beramal supaya timbangan amal soleh kita berat. Dan dosa kita ringan. Kita tidak maksum, kita masih ada dosa. Tapi timbangan dosa kita ringan. Jangan jadi sebaliknya. Timbangan amal solehnya khaffat, ringan. Timbangan dosanya berat. Itu ke neraka. Timbangan amal solehnya berat. Itu ke syurga. Jangan lupa tentang saqulat dan khaffat. Clear? Nak beratkan timbangan macam mana? Semua telah kita bicarakan tadi. Rojok semula. Okey? Clear? Terus kita masuki ayat nombor 48. Wa nada ashabul a'rabi rijalan ya'rifunahum bisimahum. Dan orang-orang yang di atas A'raf memanggil orang-orang yang mereka kenal dari tanda-tanda mereka. Dan ulama tafsir mengatakan orang-orang yang mereka kenal hasil daripada tanda-tanda yang terdapat pada orang itu, golongan ini ialah golongan kafirun, puak-puak kafir. Mereka sedang berjalan nak masuk neraka dengan wajahnya murung, mukanya hitam legam, tak bercahaya langsung. Yang di atas A'raf dia kenal. Dia kenal. Dengan melihat tanda-tanda itu dia kenal. Dan dia berkata pada ahli-ahli neraka. Apa dia kata? Ma auna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Banyaknya jumlah kalian dan kesombongan kalian tidak mendatangkan manfaat bagi kalian pada hari ini. Hari ini hari kemuncak. Ketika manusia berada di penentuan sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Berdasarkan pilihan yang kita pilih di sini. Berdasarkan skrip hidup yang kita pilih di sini. Skrip yang kita pilih. Skrip apa yang kita pilih untuk hidup. Orang yang berlakon filem Mak Kilau ada skrip. Dia kena ikut skrip tu. Lepas ni hang terjun ke bawah. Lepas hang terjun ke bawah, hang golek. Lepas hang golek, hang naik balik, hang terjun lagi sekali. Lepas tu hang golek. Lepas tu hang buat-buat mati lepas tu. Skrip. Dia kena ikut skrip. Lepas tu baru dapat duit. Di skrip kita ini, yang kita lakonkan ini, boleh kita kata lakonan kita lah. Lakonan kita, tutur kata kita, langkah kita, ayunan kaki kita ke sana kemari, itu skrip yang kita ikut. Maka skrip yang kita ikut hari ini menentukan kita ke mana. Maka berkata golongan Al-A'raf, banyaknya kalian, banyak ini, Quran kata jam'ukum, apa yang kamu himpun dalam kitab Syekh Said Hawa, yakni Al-Asas fit Tafsir, himpunan kamu, apa yang kamu himpunkan tak boleh membantu kamu hari ini, yang dihimpunkan ini ditafsirkan Said Hawa sebagai
harta benda. Harta kamu yang banyak. Demikian juga Hamka. Hamka pun cenderung mengatakan yang dihimpunkan di sini bermaksud harta benda, kekayaanmu. Digelar jutawan, harta benda punya banyak. Ada jet peribadi kan. Rumah, jangan sebut ribu. Kita 20 ribu, 200-300 ribu, 400 ribu pun. Berapa? 400 ribu. Allah, luruh rambut. Nak pergi cari duit, nak bayar. Tengok-tengok artis terkenal di Amerika ini, rumahnya puluhan juta American dollars. Ada jet peribadi ke sana kemari. Kalau dia beriman, Masya Allah. Tapi kalau dia salah gunakan semua itu dengan kekufuran, dengan kemaksiatan, minta disimpangkan, akhirnya masuk neraka. Golongan Al-A'raf akan berkata pada mereka, apa yang mu himpun itu, kekayaanmu itu, hari ini tak ada faedah. Sebab tu kata Hamka, cerita ni penting untuk kita. Sekali ni ya. Apa yang golongan Al-A'raf beritahu itu penting untuk kita, untuk mengetuk kita. Oh, harta kamu yang kamu himpun tu hari ini tak ada faedah. Tak ada faedah bro. Kamu digelarkan jutawan, billionaires, ada jet peribadi, rumah berjuta-juta nilainya. Tak ada faedah hari ini. Kecuali kalau kamu dahulunya biiznillah dengan iman, amal soleh, dan kamu gunakan harta benda kamu yang banyak disalurkan untuk wakaf kebajikan, berfaedah hari ini. Tapi untuk kamu tak ada faedah. Kamu telah salah gunakan harta kamu memberi ketukan pada kita. Tak salah jadi kaya, tuan-tuan dan perempuan. Ingat ya, kenyataan ini tak salah menjadi kaya raya, tak salah. Ada sahabat-sahabat yang kaya raya, contoh sahabat yang bernama Abdul Rahman bin Auf, sahabat Sa'ad bin Abu Waqqas, dan lain-lainnya radhiyallahu anhum, kaya raya. Rasul yang kaya raya, Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam, maka memberikan suatu pengajaran pada kita. Dengan tegas kita mengatakan tidak ada salahnya kita menjadi kaya raya. Yang menjadi salahnya ialah kekayaan itu digunakan untuk sesuatu yang dibenci Allah. Itu mistake. Al-A'raf, golongan A'raf kata kekayaan kamu tak berfaedah hari ini. Itu satu tafsiran. Ada yang mengatakan apa yang kamu himpunkan, artinya dalam bentuk manusia, geng-geng kamu, grup-grup kamu yang kamu himpunkan, ramai. Dari kalangan mereka ada orang-orang politik yang powerful. Dari kalangan mereka ada orang-orang kuat, judo wrestler yang kuat. Dari kalangan mereka ada juga orang-orang yang kaya dalam grup kamu. Wow! Tapi semua itu tidak dimanfaatkan untuk kebaikan agama. Maka di hari kiamat golongan Al-A'raf mengatakan, apa yang kamu himpunkan ramai orang yang hebat-hebat itu hari ini tidak mampu membantu kamu untuk melepaskan kamu daripada neraka. Jadi memberi peringatan pada kita, jangan terpedaya sangat dengan kekayaan. Walaupun kita tidak menolak kekayaan, tapi jangan terpedaya. Sehingga kita nak mencontohi orang kaya yang hidup dalam keadaan yang tidak mengikut agama. Jangan terpedaya dengan mereka. Dan jangan terpedaya dengan kita kenal orang besar, kenal selebriti. Jangan terpedaya dengan semua itu. Kenal orang tu bagus, tapi kenal dalam konteks nak membawa kepada kebaikan. Bukan sekadar berbangga dengan kenal. I kenal lah menteri itu, I kenal lah anak menteri itu. Semua nak cerita dengan nada seperti itu. Hang kenal nak buat apa?
Takat kenal orang besar di hari kiamat, orang besar ni boleh tolong ke? Kalau kita sebut begitu, Allah cerita sampai hari kiamat. Nak cerita sampai hari kiamat lah bro. Sebab akhirnya ke sana. Itu pertama. Harta banyak, kawan ramai, orang besar bersama kita. Di sana mungkin tak akan boleh membantu kita. Itu peringatan. Ahli neraka begitulah. Harta banyak, kawan ramai, tapi masuk neraka. Itu peringatan kata Hamka. Mereka masuk neraka padahal yang mereka himpunkan itu banyak, ramai. Tapi tak selamat. Dan yang kedua, mereka sombong. Sombong, kata Hamka sombong sebab dia rasa patung-patung berhala dia boleh selamatkan dia daripada Allah. Dia tolak Allah. Kami ada patung berhala. Contoh di zaman Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim mengajak Namrud, mengajak kaumnya kepada Allah. Mereka sombong, menolak. Patung-patung berhala kami boleh bantu kami. Itu kesombongan yang mencelakakan. Ada yang sombong menolak kebenaran. Ajaran datuk nenek moyang kami lagi hebat. Sombong. Akhirnya di sana kesombongannya terhadap kekufuran, terhadap ideologi yang salah tidak dapat menyelamatkannya. Jadi dua ini kena jaga. Apa yang kita himpun, harta benda, kawan-kawan yang kita himpun, silakan. Tapi gunakan untuk sesuatu yang menguntungkan akhirat. Dan jangan sombong terhadap kebenaran. Tapi tunduklah kepada kebenaran. Tunduk kepada kebenaran. InsyaAllah. Clear? Ayat akhir untuk petang ini. Maka orang yang di atas A'raf, ayat 49, orang-orang di atas A'raf bertanya pada penghuni neraka, inikah orang-orang yang kamu bersumpah dahulu mereka tak akan dapat rahman Allah? Jadi orang atas A'raf beritahu pada ahli neraka tentang ahli syurga. Orang di atas A'raf memberitahu, bercakap pada ahli neraka berkaitan ahli syurga. Ni ahli syurga ni, ahli syurga ini kan golongan dahulunya kamu bersumpah mereka tak akan dapat rahman Allah. Kan kamu bersumpah dahulu wahai ahli neraka bahawa yang masuk syurga ni kamu bersumpah dahulu oleh sebab mereka hina dina, mungkin hamba-hamba sahaya, mungkin bekas hamba, mungkin orang yang tidak kaya berbanding kamu, pemuka-pemuka Quraisy, pemuka-pemuka kafir, kamu kaya raya, geng-geng kamu kuat. Tengok bekas hamba sahaya yang miskin, yang apa-apa ke dana, kamu pelekehkan mereka, kamu berkata, golongan ini tak dapat rahman Allah. Sorry, mereka tak akan dapat rahman Allah. Maka golongan Al-A'raf beritahu pada ahli neraka, bukankah begitu yang kamu sebutkan dulu? Mereka sekarang nak pergi ke syurga. Tapi dahulu kamu pelekehkan mereka. Peringatan pada kita. Kadang-kadang orang yang kita pelekehkan itu ahli syurga. Ahli syurga. Kita pelekehkan dia sebab apa? Sebab dia miskin. Tapi dia damai dalam keadaan dia dan dalam beribadah. Kamu pelekehkan dia sebab apa? Allah, pakai SPM je ke? Kami ada degree pula ke Oxford, Cambridge, Monash. Ni SPM. Dipelekehkan orang itu. Tiba-tiba orang itu masuk syurga, dia masuk neraka. Dia masuk neraka sebab dia istighfar. Golongan yang sombong tadi. Sombong kan? Ahli neraka tadi, dia sombong. Yang di atas A'raf beritahu, kamu kan yang pelekehkan mereka ini dulu.
dan kamu mengatakan Allah takkan beri rahmat pada mereka ini, artinya Allah tak sayanglah pada mereka. Macam ni punya selekeh, Allah nak sayang kah? Kamu kan pelekehkan mereka, tapi mereka sekarang ahli syurga. Ayat ini mengajar kita untuk banyak muhasabah dirilah, banyak tawaduk. Sebab itu kadang-kadang bila kita sembahyang jemaah kan, kita masuk masjid, tiba-tiba kita tengok seorang tu baru masuk, terhinjut-hinjut, pakaian dia lusuh. Mungkin masa itu kita terasa kan, aku nak pergi duduk sah belah sana lah. Nampak takut busuk duduk tepi dia kan? Kan? Boleh terasa tak? Boleh terasa tak? Boleh. Satu ketika saya macam itu, tengok seorang pakcik baju lusuh, tapi masuk sembahyang berjemaah. Kita pun masuk juga nak sembahyang jemaah, tapi hati kotor. Hati saya kotor. Terasa aku nak pergi duduklah belah sana. Tak mau duduk sebelah pakcik ni, nampak lusuh, takut busuk. Saya terasa. Saya cerita tu bukan tentang orang lain, pernah berlaku pada saya. Tapi syukur masa itu kaki terikut pergi sebelah dia. Kaki saya terikut pergi sebelah dia. Aku berada sebelah dia. Sembahyang pergilah. Kotor hati manusia yang macam itu kan, hati saya lah tu. Lepas habis sembahyang tak busuk, tak ada busuk apa pun. Syaitan jahat nak suruh kita hina orang lain. Tak ada busuk apa pun. Sembahyang dia elok. Lepas sembahyang dia hulur tangan dulu. Dia pakcik, saya muda berbanding dia, hulur tangan dulu nak salam dengan kita. Satu muhasabah. Kita baca cerita Al-A'raf, lagi besar muhasabah. Begitulah ahli neraka duk perkecilkan orang lain, dan orang lain itu punya ahli syurga. Itu cerita dia. Kan? Akhirnya cerita Al-A'raf akhirnya sampai ke penghujung ayat nombor 49. Apa dia penghujungnya? Penghujungnya adalah firman Allah kepada mereka, pemutus hukum bagi mereka. Cerita tadi, cerita Al-A'raf, golongan Al-A'raf berkata kepada ahli syurga, berkata pada ahli neraka. Hamka kata, ni semua perkataan-perkataan muhasabah pada kita di dunia ni. Perkataan ini tak berulang. Komen ini komen untuk kita, muhasabah untuk kita. Jangan pelecehkan orang, jangan sombong, jangan bangga dengan harta yang banyak, kawan-kawan yang ramai, jangan. Tapi apa yang kita ada, muhasabahnya guna untuk sembah Allah, guna untuk takwa, guna untuk bina akhlak mulia, bina untuk perkuatkan iman, bina untuk sakulat, beratkan timbangan amal. Bukan khafat, ringankan timbangan amal. Jangan khafat tapi sakulat. Telah kita sebutkan tadi, ini kesimpulan. Dan akhirnya penutup ayat 49, datang firman Allah sebagai pemutus hukum kepada golongan Al-A'raf. Apa dia pemutus hukum itu? Udkhulul jannata la khawfun alaikum wa la antum tahzanun. Masuklah kamu dalam syurga. Jadi yang amalnya 50-50 ni, amalnya sama banyak antara kebaikan dan keburukan, tunggu seketika di atas benteng Al-A'raf. Dan akhirnya Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam syurga. Tidak ada lagi ketakutan ke atas kamu, dan tidak lagi kamu akan
berduka cita sampai ke bila-bila. Dah masuk syurga itu lega selama-lamanya. Sekarang kita tak lega, duk bimbang. Nak ke mana saya, nak ke mana aku, kuat macam mana pun beramal, tak usah ceritalah. Dia bukan penentu ke syurga. Tak usah ceritalah amal kita. Besok puasa Ashura, lepas puasa duk WhatsApp. Oi, Assalamualaikum. Ana dah buka puasa, entah semua buka puasa mereka nak cerita. Tak usah duk ceritalah. Tak usah duk cananglah. Buat kerana dia buka puasa sengap-sengap. Sempat lagi WhatsApp. Sempat lagi ambil gambar. Dahsyat syaitan hari ini. Cara kita tak sedar, kita menghancurkan amal kita. Cara kita tak sedar. Cara halus dia hancurkan kita. Ada benda yang boleh kita selfie nak rangsang orang, tapi benda yang berbentuk peribadi tak payahlah. Puasa peribadi, solat peribadi, kita dengan Allah jugalah. Tapi kalau dalam bentuk yang nak merangsang orang, kita contohnya pergi dakwah pada non-Muslim, cerita itu merangsang orang, kita kena dakwah non-Muslim, itu masih okey. Tapi yang berbentuk ibadah khusus ni hati-hati. Tak usah ceritalah, tak usah cananglah amal kita. Dia langsung bukan penentu ke syurga. Walaupun kita sebut sakulat tadi, ya, tapi sakulat yang macam mana? Amal soleh yang banyak. Amal soleh itu kena ada sebuah keikhlasan baru jadi amal soleh. Sakulat tu begitu, bukan sekadar banyak, tapi dibuat dengan keikhlasan baru dianggap timbangan itu jadi berat. Amal soleh itu diangkat dengan keikhlasan. Tiada keikhlasan, amal itu tidak soleh. Jadi golongan Al-A'raf akhirnya ke syurga, alhamdulillah. Namun perkataan-perkataan mereka muhasabah bagi kita. Clear? InsyaAllah minggu hadapan saya nak ada rumusan tentang perkataan-perkataan oleh golongan Al-A'raf ini. Kena ada bagi rumusan, 2-3 orang lah bagi rumusan. InsyaAllah ya. Buat catatan. Ini peperiksaan yang diketahui soalannya. Okey. Alhamdulillah Ustaz tahu soalan dia. Alhamdulillah. InsyaAllah Allahu a'lam bis-shawab. Okey. Syukur. Ridwan. Ya Minhajul Abidin. Saya berjanji. Tengah-tengah janji, Jeff tertinggal kitab. Janji nak mulakan Minhajul Abidin. Tengok Allah takdirkan Jeff, saya berjanji tertinggal kitab Minhajul Abidin. Jadi janji Dr. Daniel kena tunaikan sebab saya janji. Jadi kita buat peringatan yang penting tentang Minhajul Abidin. Minggu depan kita sambung dalam bentuk soalan. Minhajul Abidin kitab keberapa Imam Al-Ghazali? Yang dengar di luar pun dia pun nak cari jawapan juga. Kitab Minhajul Abidin kitab keberapa Imam Al-Ghazali? Ini dah habis tafsir tuan-tuan dan puan-puan. Ini kita nak bincang kitab Minhajul Abidin pula. Tafsir dah selesai. Alhamdulillah. Kitab Minhajul Abidin kitab keberapa karangan Imam Al-Ghazali? Kitab terakhir. Di celah-celah tirai ada jawapannya. Kitab Minhajul Abidin, kitab Al-Ghazali yang terakhir, rahimahullahu ta'ala. Kitab terakhir. Beliau minta
Allah ilhamkan kepada beliau untuk mengarang sebuah kitab yang dapat dimanfaatkan secara umum. Sebab kitab-kitab beliau yang lain ada bahagiannya terlampau mendetail yang susah difahami oleh sebahagian orang, seperti Ihya dan sebagainya. Dan bila susah difahami, mereka akan keliru dan mereka akan menyatakan sesuatu yang tidak elok. Maka Al-Ghazali pohon kepada Ilahi Azza wa Jal diilhamkan sesuatu agar beliau boleh menulis sebuah buku untuk umum. Maka terhasillah kitab Minhajul Abidin. Sebab itu disebutkan ia kitab terakhir oleh Imam Al-Ghazali. Secara umum kita dapat manfaatkan. Apakah maksud Minhajul Abidin? Apakah maksud nama kitab ini? Maksud Minhajul Abidin, apa maksud dia? Ya, sila. Tak dengar apa jawapan? Apakah maksud Minhajul Abidin? Okay. Minhaj, landasan, abidin, bagi mereka yang menyembah Allah. Landasan ataupun formula bagi mereka yang hendak menyembah Allah, ataupun landasan bagi mereka yang hendak mengabdikan diri kepada Allah. Memberi satu peringatan pada kita nak berhijrah jadi baik itu bagus. Tetapi jangan lupa, sekadar berhijrah itu belum bagus. Yang bagusnya ketika berhijrah, landasan hijrah kita kena betul. Ada orang berhijrah nampak macam baik, tapi hijrahnya menjadikannya juga tidak baik seperti sebelumnya. Sebab apa? Sebab minhajnya tak betul, kompasnya salah, terus menerus salah. Cuma daripada Jebon 1 jadi Jebon 2, Jebon 2 jadi Jebon 5, Jebon juga. Sebab kompasnya salah. Jadi minhaj artinya landasan untuk menyembah Allah. Jadi kalau kita berhijrah untuk jadi baik, nak mengabdikan diri kepada Allah, pastikan minhajnya betul, landasannya betul, kompasnya betul. Clear? Maka Al-Ghazali pun mengarang kitab itu, dan dalam kitab itu di bahagian awal lagi Al-Ghazali fokus kepada dua permata. Ini saya ulangilah supaya tuan-tuan dan puan-puan akhirnya ingat, tak lupa dah sampai bila-bila. Di awal-awal kitab Al-Ghazali tekankan tentang dua permata penting. Nak selamat, ini minhaj asas, ini formula asas. Nak selamat, nak sembah Allah dengan selamat dan sejahtera, ini landasan asas yang dikaitkan oleh Al-Ghazali dengan dua permata penting. Apakah kedua-dua permata penting itu untuk menyembah Allah dengan selamat dan sejahtera? Apa dia dua permata penting itu? Yang ni ramai jawab. Betul sekali, Masya Allah. Kiranya di sini minhaj tu dah tahu dah. Minhaj dah okey dah. Yang datang hari ini minhaj dah okey, clear berdasarkan Minhajul Abidin. Dua permata itu kata Al-Ghazali, pertamanya ilmu, keduanya ibadah. Jadi sesiapa yang nak berubah, nak berhijrah, ni musim hijrah, mana-mana apa orang sebut hijrah, okey, bagus. Tapi ketika nak berhijrah, ingatlah dua permata ini. Pertama, berhijrahlah dengan ilmu, dan yang keduanya berhijrahlah dengan ibadah berdasarkan ilmu itu. Ilmu dulu, kemudian ibadah, artinya beribadahlah berdasarkan ilmu yang betul terlebih dahulu. Tapi ilmu terlebih dahulu. Sehingga kata Imam Al-Ghazali, langit dan bumi Allah cipta demi ilmu dan ibadah. Bayangkan kalimat seperti itu, ada dalilnya. Allah cipta langit dan bumi demi dua ini, ilmu dan ibadah.
Allah utus rasul-rasul demi dua ini. Artinya bila Allah utus rasul-rasul, ya rasul-rasul beritahu itu, beritahu ini. Tapi kata Al-Ghazali, sebenarnya Allah utus rasul-rasul demi dua ini. Demi ilmu yang mereka sampaikan, itu ilmu kebenaran, demi ilmu. Mana terus boleh sembah Allah tanpa Rasul ajar ilmu kebenaran terlebih dahulu. Kemudian ilmu itu dipatuhi, lahirlah ibadah, sembah Allah, selamat umat. Rasul-rasul diutus demi dua ini, demi ilmu dan ibadah. Sebab itu bila kita nak didik umat, kita nak tekankan pada anak kita, anak murid kita, sesiapa saja, pertama ingatkan mereka tentang kepentingan ilmu. Kemudian yang kedua, kepentingan ibadah dalam hidup di segenap penjuru kehidupan. Ibadah bukan sekadar solat. Sebab itu tak disebut ilmu dan solat. Al-Ghazali tak kata ilmu dan solat. Al-Ghazali kata ilmu dan ibadah. Ibadah itu begitu meluas. Solat termasuk, puasa termasuk, baca Quran termasuk, tolong orang termasuk, di segenap penjuru kehidupan. Tapi yang wajib dahulu, yang fardu dahulu, semua termasuk yang fardu terlebih dahulu. Itu aulawiyat, itu keutamaan dalam ibadah. Bukan makan kenduri dulu sampai tak semayang, kemudian makan kenduri. InsyaAllah. Dan minggu hadapan kita akan bicarakan kenyataan Al-Ghazali yang mengatakan ada ibadah yang diabaikan. Itulah yang menjadikan Al-Ghazali itu Imam Ghazali. Pada asalnya Al-Ghazali cukup terkenal, selebriti lah di zaman beliau, selebriti. Sehingga satu ketika beliau pergi sembahyang Jumaat, orang tak kenal sangat beliau, Tok Khatib pun tak kenal. Di atas mimbar Tok Khatib mengatakan, telah berkata Al-Ghazali. Wow. Al-Ghazali di bawah termenung. Hebat sungguh aku ya. Disebut-sebut nama aku. Tapi aku ni macam mana dengan Allah ya? Saya bila pergi Mesir itu antara masa tu mencari tasawuf. Antara buku yang saya cari kat kutubkhana jumpa ilmu tu. The concept of man according to Al-Ghazali. Saya pun beli, tak tahu nak baca apa. Duk cari kebenaran, baca buku tu. Dia mengejutkan saya tentang Al-Ghazali. Al-Ghazali macam kutuk diri sendiri. Ya, aku begitu terkenal, orang sebut Al-Ghazali berkata, tapi aku ni agak-agak dengan Allah ni macam mana status aku? Saya masa itu kan remaja kan terkejut. Al-Ghazali marah diri sendiri. Kita dok rasa kita hebat kan? Al-Ghazali memang hebat, selebriti di zaman dia. Tapi akhirnya dia tinggal semua itu. Dia tinggal dan jadilah Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali yang mengangkat tasawuf dalam kehidupan. Dan minggu depan kita bincang bab ilmu dan ibadah, dan fokus Al-Ghazali ialah betapa ramai yang melupakan tentang ibadah dalaman. Betapa ramai yang melupakan ibadah dalaman. Seperti ikhlas. Duk cerita kita beramal, mana ikhlas? Keluh kesah, mana hilang tawakal? Rasa hebat, kalau tidaklah kerana kami, kalau tidaklah kerana anak, mana hilang tawaduk Syekh? Kata Al-Ghazali, semakin hilang ibadah yang dalaman. Sebab itu petang Ahad kita nak angkat buku itu. Nak bagi kita ketika berjuang, nak ubah negara, nak rombak politik, nak ubah kepimpinan negara, pilih yang hafiz, yang alim.
pada ketika yang sama jangan lupa tentang nak mengubah dalaman kita sendiri. Dan dalamnya ada ular yang sedang mematuk hati kita tanpa kita sedari. Bismillah. InsyaAllah. Okey. 4.30 ya, Ridwan. Ada soalan-soalan sedikit pada saya. Dr. Daniel, puasa Ashura yang terbaiknya macam mana? Yang terbaik pastinya kita puasa tidak sehari, tapi kita puasa 9, dan jika setengah orang, setengah ulama mengatakan 9, 10 dan 11. Tapi agak elok 9 dan 10. Tapi paling kurang kita puasa Ashura pada tanggal 10 Muharram. Dan hadis-hadis tentang puasa Ashura ini teramat kuat. Hadis Bukhari Muslim menceritakan ketika Nabi SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, baginda mendapati golongan Yahudi berpuasa pada 10 Muharram. Dan baginda bertanya kepada mereka tentang hal ini. Dan mereka mengatakan, inilah hari di mana Nabi Musa dan Bani Israel diselamatkan Allah. Dan inilah hari di mana Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, aku lebih utama kepada Musa berbanding kamu. Maka baginda pun menyuruh umat Islam ketika itu berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tapi timbul pertanyaan, Nabi berpuasa semata-mata berdasarkan kenyataan Yahudi? Yahudi berkata demikian, baginda terus terima dan percaya kenyataan Yahudi begitu sahaja sehingga mensyariatkan puasa 10 Muharram. Sebab itu sering kita ungkapkan di sini, Quran dan Sunnah difahami dengan metodologinya betul. Kalau kita baca hadis begitu saja, ikut otak kita, begitulah yang kita faham. Yahudi berkata demikian, baginda terpengaruh dan akhirnya mensyariatkan puasa 10 Muharram. Dalam kitab-kitab disebutkan, contohnya kenyataan Imam Maziri, disebutkan oleh Imam Maziri bahawa kenyataan Yahudi ini tidak boleh diterima. Kenyataan Yahudi ini memang tidak boleh diterima pakai, kata Imam Maziri. Tetapi Nabi terima bukan semata-mata disebabkan kenyataan mereka, tetapi disebabkan petunjuk wahyu Allah. Yang dengan petunjuk wahyu kepada Allah menampakkan kali ini kenyataan mereka itu benar. Mereka itu kaki kelentong. Tapi berdasarkan wahyu petunjuk daripada Allah menampakkan kenyataan Yahudi ketika itu benar. Maka sekaligus berdasarkan petunjuk daripada Allah, baginda mensyariatkan puasa 10 Muharram. InsyaAllah. Dan Imam An-Nawawi cenderung dengan kenyataan Imam Maziri yang kita sebutkan tadi. Dinukilkan dalam kitab Syarah Muslim oleh Imam An-Nawawi. InsyaAllah. Dan puasa 10 Muharram berdasarkan hadis Muslim akan menyebabkan biiznillah dosa kita tahun lepas InsyaAllah dipadamkan biiznillah. Jadi besok 10 Muharram InsyaAllah. Dr. Daniel, Syiah pula menyambut Ashura dengan melukakan diri, mengambil pisau, menikam diri kerana hendak menunjukkan kasih mereka kepada Husain, cucu Nabi SAW. Kita ahli sunnah wal jamaah jangan terikut terpengaruh dengan Syiah. Sebab cara Syiah menyambut 10 Muharram tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Siapa yang mereka ikut? Kita mengikut Nabi SAW. Nabi SAW menyuruh kita berpuasa. Mereka bertindak
mengambil pisau lah, melukakan diri, mendatangkan kemudaratan kepada diri, dan itu bukan sunnah. Ini golongan yang sesat, lagi terbabas. Walaupun kita akur Sayyidina Husain radhiyallahu an, cucu Nabi, dibunuh pada hari Asyura di Karbala. Memang cucu Nabi radhiyallahu an dibunuh pada 10 Muharram pada tahun 61 Hijrah. Itu benar. Berlaku pada 10 Muharram. Maka mereka menyambut 10 Muharram dengan mengenangi Husain radhiyallahu an yang terbunuh pada tanggal 10 Muharram. Yang mereka fokus ialah tentang pembunuhan ke atas Husain radhiyallahu an. Bukan difokuskan tentang ajaran Nabi berkaitan 10 Muharram. Akhirnya nak tunjukkan kesayangan mereka, kasih mereka pada Husain pada 10 Muharram. Oh, mereka ambil, mereka tikam diri, macam-macam mereka buat sehingga berlaku pendarahan di sana sini. Kononnya itulah tanda kasih sayang. You all Syiah tak buat begitu ya untuk Hasan, cucu Nabi yang lagi seorang, Hasan radhiyallahu an, itu pun cucu Nabi juga. You all diam saja tentang Hasan, tiba-tiba you all pulun tunjukkan kasih sayang terhadap Husain. Ini semua sikap-sikap yang tidak betul. Sebab itu sunnahnya bukan cara mereka. Cara mereka itu sesat. Cara Syiah itu sesat, sesat, sesat. Full stop. Okey. Dr. Daniel, masa Asyura bolehkah kita buat bubur Asyura? Setiap tahun mesti anda soal saya tentang bubur Asyura. Bubur itu pentingkah? Jadi pada 10 Muharram sebahagian akan menanak bubur Asyura. Dikatakan bubur ini penting sebab terdapat dalam kitab seperti Nihayah Az-Zain, Nuzhatil Majalis, dan Jam'ul Fawaid karangan Syekh Daud Fatani. Dalam kitab-kitab yang namanya saya sebutkan tadi diceritakan tentang Nabi Nuh alaihi salatu wassalam menaiki bahtera bersama orang beriman dan juga haiwan-haiwan tertentu. Dan akhirnya kapal bahtera itu berhenti di Bukit Judi. Dan baginda alaihi salatu wassalam telah mengarahkan orang Islam ketika itu yang di atas bahtera untuk membuat bubur. Disebutkan dalam kitab itu dicampur tepung, kacang ful, kacang adas, ada 7 jenis biji-bijian dicampurkan. Nabi Nuh macam chef pula ya, alaihi salatu wassalam. Mana mereka tahu Nabi Nuh campur buat bubur Asyura dengan kacang pul, kacang adas? Mana mereka tahu? Sebahagian mengatakan itu dalil dalam kitab-kitab berkenaan. Itu bukan dalil, cik. Itu cerita dalam kitab. Dalil Al-Quran tiada. Ayat Quran tak ada cerita tentang bubur Asyura dikaitkan dengan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dalam hadis pun tiada. Itu dalil. Dalam kitab ada, itu cerita. Sebab itu bila mantan mufti wilayah dia tulis tentang kisah ini, dia berkata apa? Mantan mufti wilayah Dr. Zulkifli, dia berkata cerita-cerita ini kisahnya tidak sahih. Kisahnya tidak sahih. Sumbernya langsung tidak sahih. Langsung tidak sahih. Dan bila kita selidik tengok, jelas ia dari kisah Israiliyat, dari kisah Ahlul Kitab dan bukan dari Al-Quran ataupun As-Sunnah. Jadi
Kesimpulannya Dr. Daniel, bubur Ashura ni nak tanya lagi sekali boleh buat kan tak? Kesimpulannya ia bukan sunnah Nabi SAW. Itu nombor satu yang kita kena faham. Apa yang diceritakan tentang perbuatan Nabi Nuh SAW itu hanya cerita, tapi bukan berdasarkan dalil yang dia iktiraf, dan lebih menunjukkan ia berdasarkan hadis-hadis ahli kitab yang bukan hadis Nabi, yang kontroversial. Lantas itu yang kedua. Yang ketiganya, jika hendak menanak juga bubur Ashura, silakan. Sebab bubur Ashura ini bubur. Boleh saja kita tanak bubur pada tanggal 8 Ashura, pada tanggal 2 Ashura, pada tanggal 10 Ashura. Nak buat bubur, apa salahnya? Tapi ketika anda masak tanak bubur Ashura, jangan anda katakan kita buat ini sebab sunnah Nabi SAW. Itu suatu pembohongan. Bohong. Sunnah Nabi SAW suatu pembohongan. Perbuatan Nabi Nuh sumbernya kontroversial. Langsung bukan dari Quran dan juga As-Sunnah. Tak boleh kita sandarkan itu perbuatan Nabi Nuh sebenarnya. Sebab rojokannya langsung tidak kukuh. Jadi jangan sebut bahawa ia amalan Rasulullah SAW. Sebut saja kami nak buat bubur. Okey. Supaya boleh kami himpunkan masyarakat untuk buat bubur. Okey. Yang tu okey, harus. Memasak bubur pada 10 Muharram, hukumnya apa? Harus. Silakan. Saya tak ada apa-apa halangan jika itu tujuannya dengan kefahaman yang betul. Silakan. Jadi, mengapa buat bubur Ashura? Sebab kami suka bubur. Okey. Mengapa Jeff buat bubur Ashura? Jeff kata, sebab saya suka bubur. Oh, okey. Cuma tolong kalau boleh jangan bagi kat saya. Bukan sebab apa? Sebab saya tak pernah terbuka selera, minta maaf. Saya tak pernah sampai umur ni, dah tua bangkah, dah tua ni, saya tak pernah terbuka selera untuk makan bubur Ashura. Kalau anda beri pada saya, jangan bagi tahu apa yang akan saya buat. Saya hadiahkan pada orang lain. Bukan saya buang. Dah halal, bukan saya buang. Tapi saya berikan pada orang lain. Saya tak pernah terbuka selera untuk makan bubur Ashura. Jika pada 10 Muharram saya teringin makan bubur, saya beritahu isteri saya, tolong buat kat abang bubur kacang. Pernahkah Hamka dituduh sebagai Wahabi? Pernah. Anda ingat Dr. Daniel saja dituduh sebagai Wahabi. Hamka pun pernah dituduh sebagai Wahabi. Sila baca buku Hamka. Buku Hamka, buku ni. Teguran suci dan jujur terhadap Mufti Johor. Tolong cari buku ni, baca. Teguran suci dan jujur terhadap Mufti Johor. Ia terhasil sebab kenyataan Mufti Johor pada tahun 1998 yang membuat beberapa tuduhan yang disanggah oleh Hamka. Dalam buku itu, Hamka juga menyebutkan ada orang menuduh beliau Wahabi. Dan juga menuduh pengikut beliau Wahabi. Dan beliau menjawab bahawa otak mereka, kefahaman mereka memang sempit lagi salah. Dan dia jawab satu persatu secara tuntas. Sila baca buku itu, terutama bagi anda yang suka mewahabikan orang. Beli buku itu. Teguran suci dan jujur terhadap Mufti Johor. Baca buku itu sampai habis. Semoga insya-Allah dapat kefahaman, insya-Allah. Okey. Jadi Hamka pernah dituduh Wahabi? Ya, benar.
Betulkah pendapat ini? Siapa yang tidak baca doa kunut dan tidak digantikan dengan sujud sahwi, tak sah semayangnya mengikut mazhab Syafi'i. Tidak betul. Itu hukum yang tidak betul. Sebab kunut subuh apa hukumnya? Adakah kunut subuh itu suatu rukun? Jika ia rukun, meninggalkannya memang tidak menjadikan solat subuh kita sah. Tapi soalan saya, adakah kunut subuh itu rukun? Jawapannya, ia bukan rukun. Ia sunat. Ya, bagi mazhab Syafi'i, dia sunat ab'ad. Jika tertinggal, sunat digantikan dengan sujud sahwi. Tetapi andai kata seseorang itu dia meninggalkan kunut subuh dan dia juga meninggalkan sujud sahwi, solatnya adakah sah? Solatnya tetap sah, sebab yang ditinggalkan itu bukan rukun tapi adalah sunat. Solatnya tetap solat sah, insya-Allah. Okey, cukup insya-Allah untuk petang ini. Masuk pukul 4.46. Jadi insya-Allah minggu depan ada kelas. Ada pakcik-pakcik tanya bila nak cuti. Minggu depan ada ADA, insya-Allah. Minggu depan ada, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya Allah, jadikanlah kami dengan berkat majlis kami ini, kehadiran kami di majlis ini, jadilah kami orang yang berilmu tinggi, terutama dalam ilmu agama. Jadikanlah kami orang-orang yang sentiasa ikhlas dalam beramal. Jadikanlah kami orang yang bertakwa di sisimu. Jadikanlah kami orang yang berakhlak mulia, ya Karim, ya Halim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Dan jauhkanlah negara kami daripada pemimpin-pemimpin yang bobrok, ya Rabb. Jauhkanlah negara kami daripada pemimpin-pemimpin yang bobrok, ya Rabb. Jauhkanlah negara kami daripada pemimpin-pemimpin yang bobrok, ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.